Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurul Adillah akan mengajar anda subjek matematik tahun ni dan juga subjek sains. Hari tu saya dah ajar sains awak. Untuk matematik, topik pertama adalah pola dan jujukan. Jadi untuk hari ni kita akan belajar mengenal pola nombor. Dia berada pada muka surat 2 buku teks awak. Apa itu pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Mari kita lihat contoh pertama. Lukis corak dan nyatakan pola. Jika kita lihat gambar pertama ni dia ada 2 titik, seterusnya 4 titik, seterusnya 6 titik. Jadi sebenarnya dia sedang tambah 2 titik, tambah 2 lagi jadi 6 dan seterusnya jawapan dia kita tambah dari 6 kita tambah 2 titik jadi 8 titik. Maka pola bagi urutan ni adalah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Seterusnya gambar rajah segitiga ini, gambar pertamanya ada 1 segitiga, seterusnya 2 segitiga, 3 segitiga dan jawapan untuk ni adalah dia sedang tambah 1, 1, 1 dan ditambah dari 3 ditambah 1 lagi segitiga jadi 4. Maka polanya adalah menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Kita masuk pola nombor. Untuk pola nombor ni, ini adalah step-step yang anda perlu tahu. Yang pertama, kenali pola, menaik atau menurun. Jika pola tersebut menaik, maka dia melibatkan operasi tambah atau darab. Jika menurun, dia akan melibatkan operasi tolak atau bahagi. Step kedua adalah cari perbezaan antara nombor 1 dan nombor 2. Seterusnya cari perbezaan nombor 3 dan nombor 2. Jika pola menaik, perbezaan adalah sama. Maksudnya perbezaan antara nombor 1 dan nombor 2, nombor 3 dan nombor 2 sama. Maka pola tersebut melibatkan operasi tambah. Jika tidak sama, ianya melibatkan operasi darab. Jika pola menurun, perbezaan adalah sama, maka pola tersebut melibatkan operasi tolak. Jika tidak sama, ianya melibatkan operasi bahagi. Bila kita bercakap mengenai nombor, dia akan melibatkan operasi sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Mari kita lihat contoh A. Contoh A ni mula-mula kita tengok pola dia sama ada menaik atau menurun. Jadi pola ni dia menaik. Ya, maka dia akan melibatkan sama ada operasi tambah ataupun darab. Step kedua, kita perlu mencari perbezaan antara nombor 2 dan nombor 1. Perbezaan dekat sini adalah tambah 6. Seterusnya, adakah sama nombor 3 dengan nombor 2 ni? Ya sama Jadi tambah 6, tambah 6. Maka pola bagi nombor ini kita boleh tulis pola menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Seterusnya kita pergi kepada contoh B. 17, 7, negatif 3, negatif 13. Maka pola ini adalah menurun. Jika menurun, step pertama adalah kita tengok dia menurun, maka dia akan melibatkan sama ada operasi tolak atau bahagi. Jadi kita tengok perbezaan antara nombor kedua ni dengan nombor 17 ni. Jika kita tolak, dia akan dapat negatif 10. Kita tolak lagi. Nombor ketiga dengan nombor 2 juga negatif
10. Maka dia sama. Jika dia sama, dia akan melibatkan operasi tolak. Jadi pola untuk urutan nombor ni adalah pola menolak 10 kepada nombor seterusnya. Untuk C, kita tengok dia menaik, jadi dia akan melibatkan operasi tambah ataupun darat. Beza antara nombor kedua dan nombor pertama adalah 4. Nombor 18 tolak 6. Beza nombor ketiga dan nombor 2 ni adalah 12. Jadi yang ni 4, yang ni 12. Jadi dia tidak sama. Jika tidak sama, dia akan melibatkan operasi darab. Sebenarnya pola ini dia darab dengan 3. Maka pola bagi urutan nombor ni adalah mendarat nombor sebelumnya dengan 3. Seterusnya kita pergi ke contoh keempat. Jadi kalau kita tengok pun dia menurun. Secara logiknya dia akan melibatkan operasi bahagi. Berapa sebenarnya? Kita nak bahagi berapa sebenarnya? 18 ke 27 dia bahagi dengan berapa? Macam mana awak nak tahu? Awak bahagi je 81 bahagi 27, awak akan dapat 3. Maka dia sedang bahagi dengan 3. Seterusnya dia bahagi lagi 3, dapat 9, dapat 3. Maka pola untuk soalan D ni adalah pola membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Untuk E ni dia pecahan. Untuk pola dia boleh tanya awak juga dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Dan untuk pecahan ni adalah menambah 1/2. Kenapa dia tambah 1/2? Macam mana kita tahu? 1 ni adalah 2/2 bila kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Dan seterusnya dia tambah lagi 1/2, 3/2 tambah 1/2. Kenapa dapat 2? 4/2 bersamaan dengan 2. Tambah 2 lagi jadi 5/2. Maka pola bagi soalan ni adalah menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Soalan terakhir ni adalah melibatkan perpuluhan. Betul. Jadi perbezaannya adalah 0.3. Dia menurun ke menaik dekat sini, dia adalah menurun. Maka dia adalah menolak 0.3. Polanya adalah menolak 0.3 kepada nombor sebelumnya. Kita pergi kepada nombor genap dan nombor ganjil. Kadang-kadang soalan dia akan bagi satu list nombor kat kita. Okey, untuk nombor genap yang mana? Ini adalah nombor genap. Maka perbezaan antara nombor 2 dan 3 adalah tambah 10. Kita boleh tulis pola untuk nombor genap ni adalah nombor genap diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Sama juga dengan nombor ganjil. Kita cari nombor ganjil, cari perbezaan. Dekat sini juga adalah menambah 10. Nombor ganjil diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Seterusnya kita masuk kepada segi 3 Pascal. Segi 3 Pascal untuk level pertama ni kita kena tulis 1. Dan dekat tepi ni semua ni adalah 1. Maka untuk petak ni macam mana nak cari dia, nilai dia, kita kena tambah dengan nombor dekat atas dia. 2 nombor petak ni. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. Untuk yang hijau, nilai yang hijau, kena ingat awak kena tambah bukan 1 tambah 2 tambah 1. Kita kena tambah 2 petak dekat atas dia. Jadi 1 tambah 2 dapat 3, sama juga yang ni, tambah 3. Maka yang ni kita dapat 4, 6, 4. Yang ni kita nak tulis apa kelas? Yang ni kita kena tulis 1,
1 tambah 4 dapat 5, 4 tambah 6 dapat 10, 6 tambah 4 dapat 10, 4 tambah 1 dapat 5. Seterusnya, itu saja untuk hari ini. Anda perlu siapkan latihan-latihan ni dan kehadiran anda diambil melalui Google Form. Nanti saya akan kongsikan link Google Form tersebut kepada anda semua. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.